Hai, what's up guys? Okay, hari ni aku nak sembang tentang pemain-pemain dekat Liga Malaysia yang kena ACL sebanyak 2 kali. Okay, so first thing first, sebelum pada aku pergi lebih mendalam lagi, aku akan ceritakan apa itu ACL ataupun nama panjangnya iaitu Anterior Cruciate Ligament, yang merupakan kecederaan lutut yang sangat mengerikan bukan sahaja buat pemain bola sepak, malahan ke semua atlet sukan. Hal ini kerana mana-mana individu yang kena ACL ni, dia punya sakit tu memang tak boleh nak digambarkan macam mana. Memang sakit yang amat sangat, memang perit, dan kecederaan ini juga memerlukan masa yang agak lama, panjang untuk kembali pulih. Kalau tak silap aku, memakan masa dalam 9 bulan sampai 12 bulan untuk pulih sepenuhnya. Memang lama, sebab itulah ramai yang menggelarkan ACL ni sebagai pembunuh utama dalam dunia bola sepak. Sebab apa? Nak comeback balik lepas kena memang struggle gila bos. Ada yang berjaya perform, tapi ada juga yang terkubur. Yang berjaya perform tu bukan baik injured terus perform. Tak, ia akan makan masa jugalah nak dapatkan rentak tu balik. Jadi, apa yang aku nak ceritakan dekat sini adalah dalam Liga Malaysia pun kita tak terlepas daripada berita kecederaan ACL ni. Apa yang menarik untuk aku sampaikan di sini adalah aku akan menceritakan 5 pemain yang pernah ditimpa ACL. Bukan kena sekali, tapi 2 kali. Dan ada yang sampai 3 kali kena ACL. So, layan sampai habis, okey? Yang kelima, Wan Zack Haikal dilabel sebagai antara pemain muda yang berbakat sewaktu di awal kemunculan beliau bersama skuad Harimau Muda. Akan tetapi, malangnya kecederaan demi kecederaan telah sedikit sebanyak menjejaskan performa dia dan membantutkan perjalanan karier beliau. Wan Zack mengalami kecederaan pertama ACL pada tahun 2013 sewaktu beliau bersama dengan kelab FC Ryukyu di Jepun. Ini menyebabkan beliau terpaksa melupakan hasrat untuk kekal lama di Jepun dan kembali ke tanah air. Selepas pulih daripada kecederaan tersebut, Wan Zack Haikal ni kembali semula ke prestasi terbaik beliau, terutamanya ketika bersama dengan Felda United. Kemudian beliau telah dilamar oleh pasukan Selangor pada tahun 2019. Namun malangnya beliau ditimpa kecederaan ACL buat kali kedua ketika aksi pramusim yang mengakibatkan Wan Zack ni terus tak main bola sepak sepanjang musim 2019. Yang keempat, Abdul Halim Syahari bermain di posisi defensive midfielder. Abdul Halim Syahari ni merupakan antara tonggak yang cukup penting untuk pasukan Selangor. Kalau kita tengok kehilangan beliau pada musim ini amat cukup dirasai oleh pasukan Selangor, di mana pasukan Selangor agak sedikit struggle pada musim ini walaupun dah pakai DNA Jerman. Dan mereka juga adalah pasukan yang kerap bolos pada musim ini dan hanya mampu dapat 1 clean sheet sahaja. Itu pun time lawan dengan UiTM. Jadi boleh nampaklah efek kehilangan Halim Syahari di situ. Jadi untuk musim ini, beliau ditimpa kecederaan ACL ketika menentang Terengganu FC di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Beliau hanya sempat beraksi lebih kurang 4 minit pada match tersebut, telah berlaga dengan pemain import TFC. Apa yang lebih malang buat Selangor iaitu Selangor telah tewas pada perlawanan tersebut dengan keputusan 3-1 yang memihak kepada Terengganu. Kalau kita throwback balik, kali pertama beliau ditimpa ACL adalah ketika beliau menyarung jersey Kedah sewaktu saingan separuh akhir Piala FA 2017. Dan yang lebih menarik lagi, beliau ditimpa kecederaan ACL ini ketika bertemu pasukan yang sama iaitu Terengganu FC. First ACL, time jumpa Terengganu. Second ACL pun time jumpa Terengganu juga. Adakah ini semua agenda aluminium ataupun chicane? Yang ketiga iaitu Brandon Gunn, pemain Malaysia kelahiran Australia. Brandon Gunn sudah diketahui ramai mempunyai sejarah kecederaan melibatkan ACL sebanyak 2 kali. Kali pertama beliau ditimpa ACL adalah pada lutut kanan beliau ketika beraksi saingan pertama Liga Super 2015 bersama dengan Kelantan. Disebabkan kecederaan tersebut, beliau terpaksa menghabiskan hampir sepanjang tahun di Australia. Dan yang paling menyedihkan lagi bagi akulah, beliau terpaksa melalui proses pemulihan secara bersendirian. Itulah hakikat yang terpaksa ditempuh oleh pemain dalam Liga Malaysia ni. Asal player injured je, kelab lepas tangan. Bukan nak tolong ke apa. Yang lebih menyedihkan, ada player yang injured berat macam ni, terus kontrak player tu kena terminate. Alasan nak jimat kos. Tak semua kelab macam tu. Ada yang jaga, ada yang tak jaga.
siapa makan cili, dia rasa pedas. Manakala untuk kali kedua, beliau telah ditimpa kecederaan ACL, tapi kali ini pada lutut kiri beliau sewaktu beraksi bersama skuad kebangsaan di bawah kendalian Ong Kin Swee. Jadi berendangan ni, lutut kiri kanan beliau ni dah pernah kena ACL. So aku harap lepas ni tak kena dah. Sebabnya beliau ni adalah tonggak yang penting, bukan saja untuk Selangor tetapi untuk skuad kebangsaan, iaitu Harimau Melaya. Yang kedua iaitu Syazwan Tajuddin. Pemain berusia 27 tahun ini beraksi di posisi pertahanan dan mampu juga bermain di posisi tengah. Untuk musim ini, beliau beraksi bersama dengan pasukan Kedah. Untuk rekod, kali pertama beliau ditimpa kecederaan ACL adalah pada tahun 2016 ketika aksi separuh akhir kedua Piala FA menentang JDT. Dalam perlawanan tersebut, Syazwan hanya sempat bermain selama 15 minit sebelum terpaksa dikeluarkan, yang mana menyaksikan JDT menang 4-3 secara agregat. Manakala untuk kali kedua, beliau ditimpa kecederaan ACL ketika aksi Piala Sumbangsih pada tahun ini menentang tim yang sama, iaitu JDT. Kalau tadi Halim Syahri, kali ini Syazwan Tajuddin pula. Adakah ini benar-benar agenda aluminium ataupun Shikin? Pakar-pakar konspirasi boleh tolong siasat pasal hal benda ni betul ke tak? Aku pun nak tahu juga kot. Kok lah terselip aluminium dalam benda-benda macam ni, kan? Kita tahu kan? Okey. Yang pertama iaitu Azali Nuwah alias. Untuk kes Azali ni dia rare sikit. Sebab apa? Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi 3 kali. 3 kali kena ACL, bosku. Itulah jumlah kecederaan ACL yang menimpa pemain tengah berbakat TFC. Pemain yang berusia 25 tahun ini mendapat kecederaan serius pada ketika menentang Melaka United pada 17 Mac lalu. Dan proses pemulihan dijangka akan memakan masa yang agak lama, antara 6 hingga 9 bulan untuk kembali sembuh sepenuhnya. Untuk rekod kecederaan pertama Azali adalah pada tahun 2015 sewaktu bersama dengan Harimau Muda C, dan yang kedua adalah pada tahun 2019. So, bayangkan pada usia semuda 19 tahun beliau sudah ditimpa kecederaan ACL. Kalau kena kat aku koyak bos. Baru nak bertapak tak pasal-pasal kena rak lama. Tapi yang bagusnya Azali ni, tahap mentality dia memang aku respect gila. Memang fighter lah dia ni. Dia kata fighter. Injured kali pertama dia boleh comeback. Injured kali kedua dia still comeback. Dan injured kali ketiga ni dia bersemangat untuk comeback dalam dunia bola sepak. Nampak tak dia punya semangat macam mana? Jadi aku harap Azali ni terus positif, terus bersemangat untuk memastikan proses pemulihan beliau berjalan dengan lancar. Mungkin season ni peluang untuk bermain tu memang agak sedikit sama. Jangan risau, season depan ada lagi. Yang penting pastikan dah siap sepenuhnya, dah betul-betul fit, baru comeback. Info tambahan, aku nak tambah lagi seorang player itu Al-Hafiz Harun, pemain sayap Penang. Waktu temu bal bersama Zulhilmi Zainal Azam, Al-Hafiz ada beritahu yang beliau pernah 2 kali kena ACL pada tahun 2013 dan 2015. Setakat itu je lah info yang aku dapat pasal Al-Hafiz Harun ni. Aku tak tahu detail sangat pasal kecederaan ACL itu, tapi apa yang aku harap kat sini, ini dapat membuka mata orang ramai tentang apa itu ACL yang amat popular dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini. Okey, sekian, terima kasih. Ciao.